فاضوا بذا الجلال والإكرام وأتوبوا إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطاه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر ذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطاه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى أستغفر Ibu bapa tidak dibenarkan untuk memasuki bangunan sekolah. Bilangan murid yang tiba tidak melebihi 5 orang dalam satu waktu. Jarak waktu yang diperuntukkan untuk 5 orang murid ialah selama 5 minit. Murid yang tiba perlu disaring suhu badan mereka. Kekalkan jarak antara 1 meter.
Berikut merupakan cara untuk mengimbas QR Code dan suhu badan. Imbas QR Code masing-masing pada telefon pintar yang disediakan. Murid perlu mengimbas suhu badan pada termometer digital yang telah disediakan. Yang terakhir, sanitasi tangan sebelum melangkah ke kelas masing-masing. Pintu A merupakan laluan untuk murid tahun 3 dan tahun 4. Murid perlu membuka kasut di arah 1. Murid perlu bergerak masuk dan keluar mengikut anak panah yang telah disediakan. Murid tidak dibenarkan menggunakan lift sepanjang berada di sekolah. Pintu B merupakan laluan untuk murid tahun 1 dan tahun 2. Murid perlu membuka kasut dan meletakkan kasut di atas rak yang telah disediakan. SOP di dalam kelas. Murid perlu menyemak nama yang telah disediakan sebelum memasuki kelas. SOP makan. Murid perlu membawa bekas sendiri dari rumah. Guru akan menyediakan plastik sebagai alas makanan. Guru bertugas akan memberikan makanan kepada setiap murid. Murid perlu membawa sudu dan garpu dari rumah dan dilarang berkongsi makanan dan minuman dengan kawan-kawan. SOP ketandas. Hanya seorang murid sahaja dibenarkan keluar dari setiap kelas. Jika ramai, murid perlu beratur dengan jarak 1 meter. Kad hijau menandakan murid boleh masuk ke dalam tandas, manakala kad merah menandakan murid perlu menunggu murid lain keluar. SOP solat. Untuk solat duha, murid perlu berwuduk di rumah. Bagi solat zuhur, guru akan membantu murid berwuduk dengan menggunakan penyembur. Setiap murid akan solat berjemaah di kelas masing-masing. Murid perlu membawa sejadah dari rumah dan dilarang berkongsi sejadah dengan kawan-kawan lain. SOP pulang. Ibu bapa perlu menyebut nama penuh anak di hadapan guru bertugas. Hanya 5 orang murid sahaja dibenarkan turun pada satu masa. Jarak antara masa ialah selama 5 minit. Murid perlu menuruni tangga mengikut anak panah yang telah disediakan dan memberi salam norma baharu kepada guru bertugas. Barang-barang yang perlu dibawa ke sekolah ialah botol air,
sejadah, sudu dan garpu, bekas makanan, penutup mulut dan hidung, hand sanitizer, tisu basah, pelindung muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita dapat sama-sama bersua di dalam Facebook. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada tim saya di segi takbiran, guru golongan kanan 1, guru golongan kanan 2 dan guru golongan kanan 3 dan guru-guru yang lain. Alhamdulillah kita dapat menjayakan taklimat pada hari ini, dan juga para ibu bapa sekalian, terima kasih banyak kerana luangkan sikit masa, walaupun mungkin kita harapkan lagi ramai yang akan menonton. Baik, hari ini secara rasminya satu taklimat pembukaan seriti yang bukan taklimat sebenarnya, kerana kita nak sembang-sembang, sebab ini adalah langkah yang diarahkan oleh pihak atasan seriti wilayah sendiri, atas seriti pusat sendiri, mengarahkan kami di Putrajaya, termasuk seriti-seriti lain. Kalau tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita jalankan serentak kalimat kepada parent ini hari Sabtu petang, sebagai langkah untuk kita sama-sama memperkemaskan SOP yang ada. Sebenarnya taklimat ini sebagai sebahagian daripada SOP yang digariskan oleh seriti pusat dan seriti wilayah kepada seriti kawasan masing-masing untuk laksanakan. Jadi memang jadi perlu kita sama-sama bagi komitmen, sebabnya memang taklimat ini sendiri satu SOP yang perlu dilaksanakan. Baik, sahabat-sahabat ibu bapa sekalian, mungkin ada yang belum kenal, saya Anas Haji Zainun, guru besar merangkap pengurusi seriti Putrajaya, dan insyaAllah saya bertanggungjawab penuh untuk menjaga anak-anak tuan-tuan dan puan sepanjang anak-anak tuan-tuan dan puan berada di sekolah. Jadi ini salah satu agenda ni lah. Baik tuan-tuan dan puan, petang ni bukan kita nak saja nak sembang-sembang, kita nak saya nak ajak tuan-tuan dan puan bersama-sama dengan pihak pentadbiran dan para guru, sama-sama kita berganding bahu untuk menjayakan SOP ataupun untuk mewujudkan keadaan yang sangat baik, keadaan yang selamat untuk anak-anak kita di seriti, insya-Allah bermula 1 hari bulan, insya-Allah. So baik, kalau ada soalan, pandangan apa-apa mungkin boleh dinyatakan di ruang di ruang chat di FB Live, insya-Allah kita akan tengok. Baik, tuan-tuan dan puan, saya terus kepada slide saya untuk petang ni. Baik, tuan-tuan dan puan, saya sentiasa berdoa, kami warga seriti sentiasa berdoa, tuan-tuan dan puan dan anak-anak, kita semua berada dalam keadaan sihat dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tengok, kita lihat pada fakta kes, memang tak ada turun sampai 100, tak ada sampai, kalau ikutkan fakta kes semalam kita ada 2,253 kes baru.
Kali itu kan di Putrajaya, Putrajaya semalam tak ada kes baru. Di Putrajaya semalam tak ada kes baru. Tapi secara keseluruhan satu Malaysia, kes baru adalah 2,253. Tak sama macam PKP yang lalu. Jadi itu yang kita sangat khawatir, sangat risau keselamatan anak-anak. Jadi baik, untuk itu kami untuk kalimat hari ini, saya suka untuk mulakan sahabat-sahabat ibu bapa sekalian bahawa untuk memastikan kejayaan SOP di sekolah, kita ada peranan masing-masing. Saya nak ajak semua kita sama-sama berganding bahu untuk memastikan anak-anak kita berada dalam keadaan selamat. Yang pertama sekali saya nak bercakap kepada peranan pentadbiran. Peranan pentadbiran, dan yang kedua peranan para guru. Dan yang ketiga adalah peranan para ibu bapa. Baik. So hari ini saya nak fokus, untuk kali ini saya nak fokus pada peranan ibu bapa. Mungkin saya nak terang sikit, ini antara peranan pentadbiran sekolah yang telah kita mainkan, yang telah kita buat. Yang pertama, memastikan sekolah berada dalam keadaan selamat untuk beroperasi. Yang kedua, kita mahu memastikan murid, guru, warga sekolah yang hadir di dalam keadaan sihat dan selamat. Itu kita akan bagi borang. Hatta guru-guru kita pun kita sentiasa pantau dan sentiasa bagi borang pantauan kesihatan. Yang ketiga, memberi penerangan dan pendidikan yang berterusan kepada murid, guru, warga sekolah serta ibu bapa mengenai penularan jangkitan COVID-19 dengan memperincikan pematuhan SOP. Ini yang kita sedang buat. Ini yang pentadbiran sekolah, pentadbiran Seriti sedang buat. Dan yang ketiga, memastikan murid, guru dan warga sekolah sentiasa mematuhi SOP garis panduan yang telah ditentukan. Yang keempat ni yang saya harap kita sama-sama main peranan untuk sentiasa mematuhi SOP dan garis panduan. Sentiasa, tuan-tuan. Baik, ini peranan pentadbir sekolah yang kita dah buat. Kita tengok peranan guru, ini sekadar nak sharing dengan tuan-tuan. Peranan guru akan sentiasa mengingatkan murid supaya menjaga kebersihan, memakai pelitup muka, mengamalkan penjarakan serta mematuhi SOP. Yang kedua, memaklumkan kepada pihak jawatankuasa pematuhan SOP Seriti Ibn Falah. Tuan-tuan dan puan, untuk pembukaan sekolah kali ini, pihak sekolah telah mewujudkan jawatankuasa khas, jawatankuasa pematuhan SOP Seriti Ibn Falah. Jadi semua yang berkaitan dengan SOP, berkaitan dengan COVID, kita akan bincang di jawatankuasa sekolah, jawatankuasa pematuhan SOP. Jadi kita memandang benda ni, semua benda ataupun semua yang berkaitan dengan COVID ini satu benda yang serius. Dan kalau tuan-tuan dan puan ada cadangan, terus boleh berurusan dengan jawatankuasa pematuhan SOP Seriti Ibn Falah yang diketuai oleh PKM kita, pemangku PKM kita iaitu Syed Syamil. Baik, tuan-tuan dan puan, seterusnya peranan guru memastikan murid berada di dalam kelas, sentiasa berada di dalam kelas dalam keadaan baik dan selamat. Dan yang keempat, memastikan segala penerangan, poster, banting berkaitan dengan COVID-19 telah disediakan di dalam kelas. Ini peranan guru. Dan yang terakhir sekali, kita pergi pada peranan ibu bapa ataupun jaga. Yang pertama, memastikan ibu bapa mengambil perhatian dan makluman kepada buku panduan ibu bapa yang akan dibekalkan oleh pihak sekolah. Baik, tuan-tuan dan puan, insya-Allah buku panduan ibu bapa ini kita akan edarkan pada hari Isnin. Masa tuan-tuan dan puan datang hantar anak hari pertama nanti, kalau anak tuan-tuan dan puan darjah 1, kita akan bagi pada hari Isnin ni, 1 hari bulan. Kalau anak tuan-tuan dan puan ada darjah 3 dan darjah 4, kita akan bagi pada 8 hari bulan minggu depan. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan, apa peranan ibu bapa? Memastikan anak-anak di bawah jagaan ibu bapa dalam keadaan sihat, menjaga kebersihan, tidak menunjukkan gejala dan sentiasa mematuhi SOP ketika hadir ke sekolah. Ini kita akan bincangkan selepas ini. Seterusnya, memberikan motivasi dan galakan kepada anak-anak untuk berusaha dan bersemangat untuk belajar. Kadang-kadang bila anak-anak dah selalu lama duduk rumah ni, tuan-tuan dan puan, faham je lah. Dia dah jadi lemau, kata orang Perak, dia jadi lemau. Jadi kita minta tolong para ibu bapa untuk
pujuk anak-anak, bagi motivasi, galakan supaya anak-anak boleh datang ke sekolah. Jangan bila datang ke sekolah nanti anak-anak dia ada sikap mengajuk ke tantrum ke dan sebagainya. Sebab untuk SOP kali ini memang pelajar-pelajar perlu naik sendiri, perlu naik sekolah sendiri, perlu naik ke atas sendiri. Baik, seterusnya peranan ibu bapa membantu pihak sekolah dalam melaksanakan SOP ketika murid hadir ke sekolah dan sentiasa menempati garis panduan yang telah disediakan. Yang ini kita akan bincang dan detailkan selepas ini. Ibu bapa juga perlu mematuhi SOP ketika menghantar anak dan mengambil anak. Dan yang terakhir, peranan ibu bapa, yakni kita mengharapkan kerjasama yang erat dan padu bagi memastikan semua perkara dapat berjalan dengan lancar. Tuan-tuan dan puan, yang terakhir ni kita amat harapkan kerjasama yang erat dan padu daripada tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, ini 3 tunggak utama yang mana saya harap ketiga-tiga golongan ini ataupun tiga cabang ini boleh kita sama-sama berganding bahu untuk menjayakan SOP di sekolah pada kali ini. Baik. Baik, tuan-tuan dan sekalian, sekejap kita ada technical sekejap. Okey, baik, tuan-tuan dan puan, maaf sikit kesilapan teknikal. Kita sambung kembali dengan slide saya tadi. Okey, peranan kita ada tiga golongan ataupun 3 yang perlu ditekankan untuk kita sama-sama berganding bahu untuk memastikan anak-anak kita mempunyai keadaan yang kondusif semasa berada di sekolah, insya-Allah. Baik, seterusnya saya nak pergi pada waktu persekolahan. Saya mula dengan waktu persekolahan. Seriti Malaysia telah menetapkan waktu persekolahan bagi seluruh seriti di Malaysia adalah jam 7.30 pagi sehingga 3.30 petang. Itu waktu PDPC, tuan-tuan dan puan. Kalau boleh tengok pada slide saya, waktu PDPC 7.30 pagi sehingga 7.30 petang. Okey, saya detailkan. 7.30 pagi ketibaan pelajar, 8 pagi PDPC bermula. Baik, tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan untuk tuan-tuan dan puan dapat merancang awal supaya anak-anak tidak lewat. Sebab arahannya guru-guru bila pukul 8, guru-guru semua akan naik ke atas.
naik ke atas untuk memulakan kelas halaqah Quran. Jadi guru bertugas pun sama, dia akan naik. Jadi setiap guru memegang satu halaqah Quran. Jadi untuk tidak mengganggu perjalanan halaqah Quran, jadi kita tak menggalakkan anak-anak lewat. Supaya apa? Supaya anak-anak tak tercicir halaqah Quran. Kalau saya kata berlaku kita ada lewat, pukul 8 pagi kita dah tutup pintu. Jadi harap tuan-tuan dan puan dapat, bila tutup pintu, segala peralatan, sanitize dan sebagainya, semua kita dah bawa naik atas. Jadi dia mengganggu perjalanan ataupun SOP yang telah kita tetapkan. Baik, jadi minta tuan-tuan dan puan kita dapat rancang sama-sama elok-elok bagaimana kita boleh dapat mengikut masa yang telah ditetapkan. Baik, insyaAllah. Yang kedua, bila mula PDBC pukul 8 pagi, kita akan terus kepada sampai 3.30 petang. Okey, PDBC akan berakhir sehingga 3.30 petang. Dan tuan-tuan dan puan dibenarkan untuk ambil anak-anak 3.30 petang, seawal 3.30 petang. Ada persoalan, tak boleh ambil, masih lagi di pejabat, tak ada masalah. Anak-anak tuan-tuan dan puan akan berada di sekolah, kita akan buat, guru-guru akan conduct untuk kerja sekolah dan sebagainya sehingga 4.30 petang. Selesai 4.30 petang, 4.30 petang dijatakan diberi tanggungjawab kepada guru untuk memulakan kerja-kerja sanitasi. Ini memang standard, Jadi 4.30 petang ni memang standard tuan-tuan dan puan. Semua seriti letakkan 4.30 petang untuk kerja-kerja sanitasi kelas dan bilik ataupun satu sekolah yang dilakukan oleh semua guru-guru. Ini kerja-kerja ataupun SOP tambahan yang perlu dihadapi, yang perlu dibuat oleh para guru. Jadi kita harap sangat tuan-tuan dan puan yang ada ke lapangan, yang mungkin tak ada, yang terlibat, yang masih lagi PDPR, bekerja di rumah, tolong untuk datang ambil pelajar-pelajar selewat-lewat je 4.30 petang. Tapi kalau tuan-tuan dan puan yang terlibat dengan office hour, pukul 5 tak ada masalah. Kita masih lagi ada seorang atau dua guru bertugas untuk menjaga anak-anak sehingga pukul 5.30 petang. Ini yang kita nyatakan sini. Sehingga pukul 5.30 petang, bila pukul 5.30 petang, kita akan bawa turun pelajar yang mana ada dengan pengawasan guru di bawah. Jadi ini yang kita akan bawa turun. Dan guru bertugas kita akan tamat bertugas adalah pukul 6 petang. Jadi guru-guru kita akan bertugas daripada 7.30 pagi sehinggalah 6 petang. Andai kata lewat juga tuan-tuan dan puan, kita akan tengoklah. Untuk awal-awal ni, minggu yang pertama, minggu kedua bulan Mac ni kita akan tengok macam mana keadaan dia. So kita tak kenakan apa-apa OT dan sebagainya kalau lepas lebih daripada pukul 6. Tapi kalau misal kata keadaan ramai lagi, kita tak tahulah macam mana keadaan yang kita nak buat, jadi kita terpaksa kenakan OT lepas pukul 6. Tapi macam inilah waktu bersekolahan kita, hari Isnin hingga hari Khamis, dia punya flow dia, perjalanan dia, 7.30 pagi ketibaan, 8.30 pagi kita akan mula kelas, anak-anak di dalam kelas, sehingga pukul 3.30 petang berakhir PDPC. Tapi kalau masa 3.30 petang ni kita yang mana tuan-tuan dan puan ada free, masih lagi bekerja di rumah, boleh ambil anak-anak. Tapi kalau tak boleh ambil, masih lagi ada kerja, kita akan buat homework. Cikgu-cikgu akan conduct homework anak-anak sehingga 4.30 petang. Tapi lepas 4.30 petang, cikgu-cikgu ada kerja lain. Ini memang standard tuan-tuan dan puan. Memang kerja tambahan. Perlu sanitasi, perlu lakukan kerja sanitasi setiap hari untuk kelas dan juga bangunan bahagian-bahagian lain di dalam sekolah. Jadi pun begitu kita masih lagi meletakkan guru bertugas seorang atau dua untuk mengawasi anak-anak sampai jam 5.30 petang. 5.30 petang masih lagi ada lagi murid-murid yang tak pulang ke rumah, masih lagi ada murid-murid yang belum diambil. Kita akan bawa semua murid-murid tu turun ke bawah. Sebab
kita kena faham kerja-kerja sanitisasi ni bila selesai kita buat, kita tak boleh masuk keluar 3 kali. Bila selesai kerja sanitisasi, kita kena tinggalkan bangunan tu. Esok baru boleh masuk balik. Itu SOP yang diletakkan oleh Kementerian Kesihatan. Selesai, kita akan jadualkan guru bertugas kita sehingga 6 petang, tuan-tuan dan puan. Jadi selepas 6 petang, kita tak ada lagi guru bertugas. Kita harap tuan-tuan dan puan dapat menempati masa untuk sama-sama. Jadi kalau kita tengok minggu kita tengok bulan Mac ni, minggu pertama, minggu kedua pembukaan sekolah ni, kalau masih lagi ramai lagi 6 petang tu, masih lagi pelajar-pelajar, murid-murid masih lagi belum balik sepenuhnya, kita akan cuba adjust macam mana. Sama ada kita kenakan OT ataupun tengoklah macam mana tuan-tuan dan puan. Tapi saya harap kita dapat bekerjasama, dapat bertimbang rasa untuk memastikan supaya guru-guru kita dapat bertugas ikut masa yang ditetapkan. Baik, tuan-tuan dan puan, itu waktu persekolahan hari Isnin sehingga hari Khamis. Seterusnya untuk hari Rabu dan Jumaat. Ini ada slot khas untuk hari Rabu dan hari Jumaat. Untuk hari Rabu, aktiviti co-curriculum untuk tahun 4. Kita tahun ni Seriti Putrajaya dah ada pelajar tahun 4. Jadi kita perlukan adakan aktiviti co-curriculum. Kita pilih hari Rabu 3:30 petang sehingga 4:30 petang. Manakala hari Jumaat kita ada solat Jumaat, PDPC akan berakhir 12:30 hari. Jadi ibu bapa yang masih lagi bekerja dari rumah ataupun ada ke lapangan boleh ambil anak hari Jumaat seawal 12:30 tengah hari. Tapi kalau macam kata dah masuk kerja, pukul 5 baru pulang, tak ada masalah. Kita masih jaga anak-anak tuan-tuan dan puan sehingga seperti tadi, sehingga jam 5:30 petang. 5:30 petang kita sama je dia punya proses. 5:30 petang kita akan minta anak-anak berada di bawah menunggu para ibu bapa sekalian. Dan pukul 6 petang walaupun hari Jumaat kita akan tamatkan, guru bertugas akan tamat masa dia bertugas. Baik, tuan-tuan dan puan, harap dapat memberi penjelasan. Ini benda yang waktu persekolahan ni yang agak menjadi persoalan pada para ibu bapa. Saya tengok baru-baru ni. Jadi kalau ada yang tak jelas boleh tanya dalam bahagian dalam komen ataupun dalam FB. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita pergi satu persatu. Ini semasa kehadiran. Semasa kehadiran jam 7.30 pagi sehingga pukul 8. Kita bagi 7.30 pagi sehingga pukul 8. Awal lagi. Kalau awal lagi pun tak ada masalah. Okey, awal 7 suku insya-Allah guru kita sudah ada. Semua 7 suku tu mungkin guru-guru kita tengah bersiap lah untuk hantar, untuk bawa barang-barang ke bawah, untuk bawa scanner tu ke bawah dan sebagainya. Kalau awal lagi dia tu minta WhatsApp dalam Telegram supaya kita bersedia untuk hadir. Tapi secara rasminya 7.30 petang, 7.30 pagi sehingga pukul 8 pagi. Kehadiran murid-murid wajib direkodkan dengan datang reader. Datang reader ni macam mana? Okey, datang reader ni setiap murid kita akan bagi kod barcode. Barcode ni kita akan bagi dan kita minta dia pakaikan layar kita akan bekalkan pada hari pertama sekolah. Jadi hari Isnin ni pelajar tahun 1 dan pelajar tahun 2 datang, kita akan bagi satu tag macam tag nama tapi dia ada kod bar. Kod bar tu murid-murid akan scan pada telefon macam video awal tadi kita tengok. Ustazah scan pada telefon, dia akan terus rekod suhu dan juga kedatangan pelajar. Jadi kod bar ni kita bagi kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan, dan kena bawa balik. Setiap kali datang sekolah kena bawa guna kod bar ni. Jadi ini macam barang amanah tuan-tuan dan puan. Kalau hilang kod bar ni, kita charge RM10. Kita bagi sekali saja. Jadi harap kerjasama daripada tuan-tuan dan puan untuk kita sama-sama untuk menjaga kod bar ni untuk kemudahan datang dan balik anak-anak. Baik. Seterusnya, yang kedua, suhu murid direkodkan oleh guru. Dan yang ketiga, murid mestilah memakai topeng muka ataupun mask.
Kita tekankan topeng muka, bukan pelindung muka, face shield, bukan. Jadi kita seragamkan. Boleh juga face shield, tak ada masalah, tapi kita harapkan semua pelajar boleh pakai topeng muka. Ya, baik. Seterusnya, murid perlu beratur dengan penjarakan dan elakkan pengumpulan ataupun persentuhan. Kalau macam kata pelajar-pelajar ataupun parent datang secara beramai-ramai, tengok biarkan selesai di pintu tu 5 orang, 5 orang. Jangan terus turun. Baik. Kita sama-sama kita menjaga. Kadang-kadang cikgu mungkin tak nampak ataupun kadang-kadang terlalu ramai yang datang, kita tak nak menjaga. Jadi masing-masing kita beringat supaya ada penjarakan, jangan ada kumpulan, jangan ada sentuhan. Murid yang didapati suhu melebihi 37.5 tidak dibenarkan bersekolah dan perlu pulang ke rumah. Hadir paling lewat untuk hadir ke sekolah tuan-tuan dan puan adalah jam 8 pagi. Minta tolong tuan-tuan dan puan sebab habis daripada slot kedatangan ni kita cikgu-cikgu, guru-guru perlu ubah ke slot yang lain. Jadi kita harap tak adalah kita ketinggalan sangat untuk kita, bila kita ubah slot yang lain, kita tak perlu, kalau ada yang lewat kita kena patah balik, kita kena ke belakang balik, kita kena korbankan dua-dua cikgu kita untuk ke slot yang kita dah selesai, slot kedatangan ni. Baik, jadi minta tolong tuan-tuan dan puan hadir paling lewat jam 8 pagi. Terusnya tuan-tuan dan puan, saya nak pergi slot masa makan. Semasa makan, makanan akan dihidangkan di dalam kelas mengikut kedudukan meja masing-masing, meja murid masing-masing. So, aktiviti makan akan berada di meja pelajar masing-masing. Ini bagi mengurangkan pergerakan pelajar. Yang kedua, murid-murid akan menggunakan bekas makan dan botol air di bawah. Selepas ini kita akan pergi pada barang-barang yang perlu dibawa pelajar. Saya nak selitkan masa makan ni tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan kena bekalkan bekal makanan dan botol air. Botol air yang telah ada air. Sebab kita tak sediakan refill kat sekolah. Sebabnya kalau kita sediakan refill, anak-anak ni sentiasa nak refill. Jadi pergerakan tu banyak. Jadi kita memang untuk SOP, salah satu SOP kita akan kurangkan pergerakan. Yang kedua, bekas makanan ni kita nak bekas makanan tuan-tuan. Kalau boleh bekas makanan yang boleh tutup. Sebab apa? Sebab makanan akan kita cedok masuk ke bekas makanan. Anda kata makanan itu banyak ataupun anak-anak tuan-tuan tak habis makan, kita akan terus tutup. Jadi minta tolong tuan-tuan nanti bekas makanan itu bila balik tolong cek, tolong tembak bekas makanan itu masih bersih ataupun tidak. Sebabnya kita macam sama juga menjadi. Kalau kita kata ada 10 orang nak masuk bekas makanan, dia akan pergerakan itu akan banyak. Jadi antara SOP yang betul-betul perlu dijaga di dalam klinik sekolah adalah pergerakan anak-anak ni. Kita kena kurangkan sangat, minimumkan pergerakan anak-anak. Yang ketiga, untuk semasa makan, berkongsi makanan dan botol air adalah tidak digunakan. Ini memang SOP mana-mana tempat. Baik, tuan-tuan dan puan, seterusnya semasa solat dan tidur. Waktu solat waktu tidur adalah 12.30 tengah hari hingga 1 petang. Manakala waktu solat 1.30 petang hingga 2 petang. Jadi murid-murid akan tidur dan solat di kelas masing-masing. Sama juga tuan-tuan dan puan. Semua aktiviti belajar termasuk solat dan makan adalah di dalam kelas masing-masing. Okey. Seterusnya, masa pulang, pelajar boleh diambil selepas jam 3.30. Maksudnya seawal 3.30 petang, kita benarkan pelajar untuk pulang. Sebab PDPC kita memang selesai, memang habis tamat jam 3.30 petang. Oh, macam mana masalahnya, kami masih lagi kerja dan sebagainya. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan, jangan risau. Yang masih berada di pejabat, tuan-tuan dan puan, kami jam 3.30 sehingga 4.30 petang adalah waktu untuk pelajar-pelajar bersama dengan anak-anak, dengan guru untuk conduct, untuk homework pelajar-pelajar, untuk mungkin kita akan atur kelas pengukuhan yang mana yang untuk dawi, untuk bahasa Melayu dan sebagainya. Tapi yang mana tak ada masalah, yang masih lagi free, yang masih lagi bekerja di rumah, kita galakkan pelajar-pelajar, ibu bapa untuk datang ambil seawal 3.30 petang. Selepas tu, macam mana nak ambil? Ibu bapa perlu maklum ke dalam grup Telegram kelas supaya sebelum sampai ke permisriti supaya
guru-guru boleh arahkan anak-anak untuk bersedia lebih awal. So bila bersedia lebih awal, kita akan maklum, lepas tu kita akan maklumkan anak-anak supaya turun. Kita agak-agak anak parent dah nak sampai, kita minta dia turun dulu. Jam 6 petang adalah waktu terakhir untuk murid-murid pulang. Kita harap sangat tuan-tuan dan puan, sebab cikgu kita dah pukul 4:30 petang tu memang dah mula untuk kerja-kerja sanitasi dan sebagainya. Jadi kita harap taklah drag lama masa untuk bagi anak cikgu-cikgu kita untuk bertugas sampai pukul 6 kita rasa cukup sudah untuk waktu tugasan bagi guru cikgu-cikgu kita. So kalau ikutkan daripada 7:30 pagi tadi sampai 6 petang, itu waktu tugasan cikgu-cikgu kita. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan dapat pastikan anak-anak tuan-tuan dan puan tak melebihi 6 petang. So kalau ada juga kita tengoklah tuan-tuan dan puan, harap-harapnya kita dapat sama-sama timbal balik lah kot. Biarlah cikgu-cikgu kita boleh rehat selepas 6 petang tuan-tuan dan puan. Baik, seterusnya itu waktu pulang. Okey, ini borang saringan kesihatan murid. Saya rasa kita dah buat maklumat dalam grup Telegram tadi untuk minggu ni. Para ibu bapa perlu wajib mengisi borang saringan murid secara berkala. Jadi untuk minggu ni, untuk 1 hari bulan, kita dah edarkan, dah buat edaran pada pagi tadi tu saya. Kalau ikutkan jadual borang ni, kita akan edarkan setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat, dan perlu tuan-tuan dan puan perlu isi dan perlu hantar sebelum 11 malam hari Ahad. Kalau misalnya kata tuan-tuan dan puan tak pergi mana, tapi janganlah isi tempat-tempat hari Jumaat. Andai kata tuan-tuan dan puan ada pergi jalan mana-mana, hari Ahad adalah hari yang terbaik untuk isi sebelum pukul 11 malam. Lepas tu pelajar-pelajar yang menghantar borang ke sekolah saja. Sebab selepas 11 malam hari Ahad itu, bahagian kesihatan Seriti Ibnu Falah akan tengok balik borang-borang tu, siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. Jadi kita minta kerjasama tuan-tuan dan puan dapat hantar sebelum pukul 11 malam. Keesokannya hari Isnin, kita akan hanya semak borang tu, hanya pelajar yang hantar borang sahaja kita benarkan untuk masuk. Yang tak hantar, tolong hantar. Kena juga hantar. Tak boleh tak hantar. Sebab ini memang SOP. Tuan-tuan dan puan, SOP ni memang kaitan dengan borang ni mana-mana tempat pun kita dah biasa. Baik, dan borang ini akan diuruskan oleh unit kesihatan Seriti. Memang diuruskan unit kesihatan Seriti. Baik. Dan borang ni juga tuan-tuan dan puan, pasal kita buat secara Google, sebab kita ini adalah simpanan. Simpanan dokumen yang perlu kita ada kalau ada apa-apa inspection ataupun ada apa-apa jabatan ataupun kementerian apa-apa datang untuk melihat SOP, pelaksanaan SOP di peringkat Seriti, kita ada borang-borang. Inilah benda-benda yang kita nak tunjuk kepada pihak-pihak tertentu yang kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jadi mohon kerjasama tuan-tuan dan puan. Seterusnya saya pergi pada senarai barang yang perlu dibawa. Kita ada tiga item ni. Senarai barang yang perlu dibawa, barang larangan dan barang yang boleh ditinggalkan. Okey. Mungkin tuan-tuan dan puan boleh catat, boleh screenshot ke apa ke. Ini senarai barang yang perlu dibawa. Yang pertama sekali, sejadah. Sejadah yang bersaiz normal tuan-tuan dan puan. Jangan sejadah kecil tuan-tuan. Sebab sejadah yang sama yang kita, kalau boleh kita nak bagi anak-anak kita tidur atas sejadah tu. Kalau sejadah kecil tu terlalu kecil tak sesuai. Sejadah yang saiz normal. Dan sejadah ini kita boleh tinggal. Hari Isnin nanti tuan-tuan dan puan bagi anak sejadah, guru kelas akan pastikan sejadah itu tinggal di kelas masing-masing. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, hari Jumaat kita akan bagi anak-anak bawa balik sejadah itu untuk sanitasi ataupun pembersihan, basuh dan sebagainya. Itu sejadah. Jadi yang kedua, bekas makanan. Bekas makanan kalau boleh bekas makanan yang boleh ditutup. Bukan pinggan bekas makanan. Bekas makanan ni macam kita pergi macam saya sebut tadi pada sesi makan tadi, kita akan lapikkan dengan plastik, kita akan letak makanan dalam tu. So anak-anak akan makan. So
yang perlu dibasuh sudu dengan garpu saja. Bekas makanan itu tak perlu dibasuh oleh anak-anak sebab kita lapikkan dengan plastik makanan. Okey, seterusnya botol air. Botol air yang telah diisi dengan air. Baik, botol air ni biarlah botol air yang senang diminum oleh anak-anak kita, tuan-tuan dan puan. Saya kadang-kadang tengok botol mineral tu, kadang-kadang nak teguk pun anak-anak air satu nak teguk pun macam tak kena. Biarlah teratur sikit botol air yang anak-anak kita nak minum, tuan-tuan dan puan. Carilah botol air yang sesuai untuk anak-anak kita. Lepas tu tisu basah. Tisu basah untuk sanitize, tisu basah tuan-tuan dan puan untuk sanitize. Andai apa-apa di atas meja dan sebagainya, kita minta anak kita akan latih anak kita untuk sanitize. Yang ni memang ada SOP untuk anak-anak kita belajar. Yang ketiga, yang seterusnya face mask. Face mask kita galakkan dua. Satu yang pakai masa datang, dan satu lagi spare part. Sekali lagi saya ulang, face mask dua, satu yang pakai masa datang, yang satu lagi sebagai simpanan di dalam beg. Kalau hilang apa-apa kita boleh gunakan yang simpanan. Boleh? Okey. Itu barang-barang yang perlu dibawa. Saya ulang sekali lagi, yang pertama sejadah, yang kedua bekas makan, sudu dan garpu, yang ketiga botol air, yang keempat tisu basah, yang kelima hand sanitizer. Yang hand sanitizer ni pilihan. Elok-eloknya bawa, tapi macam mana lah bawa yang besar-besar tu tuan, yang kecil je. Pocket hand sanitizer. Lepas tu yang akhir sekali yang wajib dibawa face mask. Kita bekalkan dua. Satu yang dipakai semasa datang, satu lagi mungkin letak di dalam beg sebagai simpanan ni anak-anak. Kalau satu hilang, satu rosak, dia boleh pakai satu lagi. Baik, tuan-tuan dan puan, kita pergi pada barang yang dilarang. Ini barang yang dilarang. Yang pertama sekali, dilarang untuk membawa semua jenis makanan daripada luar. Tapi untuk makan pagi kita bagi kelonggaran. Tapi tak bolehlah makanan yang berkuah dan sebagainya. Makan pagi mungkin roti yang kering, itu kita bagi kelonggaran. Lepas tu tilam dan bantal. Tilam dan bantal kita tak boleh, kita tak benarkan bawa. Telefon bimbit. Lepas tu barang kemas dan aksesori. Anak-anak kita kadang-kadang saya tengok dah pandai pakai gelang atau pakai rantai yang berbunyi-bunyi. Yang kita nampak macam aksesori sangatlah. Kalau macam sekadar apa, anting-anting tu tak ada masalah. Ini benda yang kita rasa boleh mendatangkan kemudaratan. Masa dia bermain dengan kawan-kawan dan sebagainya, harap-harap janganlah biarkan di badan anak-anak. Terusnya barang permainan. Barang permainan, anak-anak kita ni kalau boleh masih lagi dengan anak, kalau boleh kalau anak-anak nak buat mainan tu cukup sampai dalam kereta saja. Abang hari ni nak pergi sekolah, jangan bawa lori abang. Jangan bawa kereta abang. Sampai dalam kereta je kereta abang ni. Tinggal macam tu. Mungkin sebab benda-benda ni dia jadi asbabnya tuan-tuan. Jadi sebabnya untuk anak-anak kita kadang-kadang tak memberi tepuan dalam kelas. Ataupun memberi sebab je pada anak-anak kita untuk kawan-kawan dia tengok. Kawan-kawan dia pinjam dan sebagainya. Okey. Seterusnya barang larangan adalah barang-barang yang tajam. Barang tajam seperti pisau. Jadi tak ada lagi kegunaan pembelajaran menggunakan pisau. Kalau ada, insya-Allah guru-guru akan maklumkan tuan-tuan dan puan. Seterusnya barang yang boleh tinggal. Yang ni saya nak menarik perhatian sahabat-sahabat ibu bapa. Barang yang kita benarkan, yang pihak sekolah benarkan untuk tinggal di sekolah. Yang pertama sekali, tadi saya sebut sejadah. Yang kedua, buku teks. Buku teks. Semua saya yakin dan saya percaya semua para ibu bapa telah ambil buku pada bulan 1 hari tu. Alhamdulillah. Jadi yang mana tak ambil buku minta berurusan dengan pentadbiran balik. Macam mana buku tak dapat. Okey. Yang dah dapat buku teks kita benarkan untuk tinggal di sekolah. Cuma pastikan buku itu berbalut dan tulis, setiap buku tulis nama masing-masing. Tulis nama anak masing-masing tuan-tuan dan puan. Supaya bila kita tinggal ni, tuan-tuan fahamlah, bila tinggal ni ramai-ramai tinggal, kita takut bertukar, hilang dan sebagainya. So, apa yang tuan-tuan perlu buat hari Isnin, ikut jadual. Tak payah bawa semua buku teks hari Isnin, hari pertama nanti untuk tinggalkan ke sekolah, tak payah.
perlu macam tu. Ikut jadual, saya kata hari Isnin ada 3 subjek contoh 3 subjek, sains, matematik, bahasa Inggeris. Buku hari Isnin nanti 3 buku teks ni saya tinggal dulu. Lepas tu hari Selasa ada buku teks yang lain. Fiqh, sejarah, sirah dan juga tajwid. Tinggal yang ni pula. Tak perlu sekali serentak semua tuan-tuan puan. Ikut jadual. Lepas tu dan juga di sekolah juga guru-guru kelas dan guru-guru lain akan tengok memastikan buku teks sahaja yang tinggal di dalam kelas. Jadi untuk tahun ni kita benarkan buku teks dan sejadah untuk tinggal di dalam kelas. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan, untuk buku teks ni pastikan berbaloi dan pastikan setiap buku teks tulis nama anak masing-masing supaya tak bertukar, tak hilang dan sebagainya. Baik. Jelas ya tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau apa-apa boleh je pergi pada ruang komen tu kita berbincang. Baik. Seterusnya bab pakaian. Pakaian macam biasa tuan-tuan dan puan. Saya lupa nak slipkan kat sini. Okey, pakaian macam biasa. Hari Isnin baju seragam yang warna kuning air tu. Hari Selasa pun sama, 2 hari kita pakai baju yang sama dengan kopiah seriti. Muslimat ataupun banat, pelajar perempuan, pelajar banat pakai tudung hitam dan juga pakai baju yang warna kuning air. Hari Rabu dan hari Khamis, hari Rabu t-shirt warna merah, hari Khamis t-shirt warna kuning dengan tracksuit warna hitam. Jangan yang berkala-kala tuan-tuan dan puan. Kita nak seragam sama ada warna hitam ataupun kalau tak ada warna hitam dark blue. Dark blue ni dalam bahasa Melayu apa? Biru gelap. Biru gelap. So dan akhir sekali hari Jumaat jubah warna merah dan juga seluar slack dalam ataupun seluar tracksuit dalam. Dan juga kalau lelaki pakai kopiah seriti, perempuan tudung warna hitam. Okey, ada isu mungkin yang tak dapat lagi, mungkin dia ada proses lagi yang untuk pakai ni. Pelajar lelaki kalau kopiah tak ada saiz, masih lagi tak ada kopiah, masih lagi belum tak dapat kopiah, tolong pakai kopiah yang warna putih. Dan macam tu juga kalau ada yang tak dapat t-shirt lagi, tolong pakai t-shirt biasa. Elok-eloknya bukan yang warna-warni, yang satu warna saja. Macam tu juga yang banat, pelajar perempuan, pelajar perempuan yang tak dapat tudung lagi. Tak ada tudung lagi, saiz tak ada ataupun masih lagi dalam proses untuk beli tudung, tak pakai tudung seriti pun tak apa, pakailah tudung yang warna hitam. Asalkan warna hitam. Yang kedua, mungkin pelajar banat juga ada, pelajar perempuan juga, murid-murid perempuan juga ada yang tak dapat t-shirt lagi. Jadi pelajar murid-murid perempuan yang tak dapat t-shirt lagi boleh pakai t-shirt biasa, t-shirt muslimah yang labuh. T-shirt muslimah ataupun t-shirt biasa dengan panjang yang labuh. Labuh macam mana tu Ustaz? Labuh biarlah t-shirt itu melebihi daripada paras punggung. Tak jelas kan? T-shirt labuh ni macam mana Ustaz? T-shirt labuh ni dia melebihi ataupun sama dengan paras punggung. Minta maaf anda sebut macam tu. Lengan panjang dan labuh melebihi paras punggung. Baik, jelas ya? Saya ulang sekali lagi untuk murid lelaki, murid tani yang tak ada kopiah lagi boleh pakai kopiah putih. Macam tu juga yang tak ada t-shirt, kita ada 2 hari pakai t-shirt, hari Rabu dan hari Khamis boleh pakai t-shirt biasa, tapi biarlah yang satu warna saja. Janganlah t-shirt itu berwarna-warni. Yang kedua, pelajar banat ataupun murid-murid perempuan yang masih lagi tak ada tudung, pakailah tudung hitam. Mana-mana tudung yang warna hitam ataupun tudung yang gelap. Jangan tiba-tiba sebab kita punya tudung warna hitam, murid-murid kita tudung warna hitam, tiba-tiba dia satu, Ustaz saya tak ada tudung lagi, saya pakai tudung warna putih. Nampak sangat janggal. Jadi pakailah tudung warna hitam. Yang kedua, pelajar banat ataupun murid-murid perempuan yang tak ada masih lagi tak ada baju t-shirt, boleh pakai t-shirt muslimah biasa. Yang lengan panjang t-shirt muslimah ni labuh mana? Labuh melebihi paras punggung. Baik.
Seterusnya, baik, tuan-tuan dan puan, untuk slide berkenaan dengan baju tadi adalah slide terakhir saya. Saya berpesan, jom semua kita berperanan untuk memastikan anak-anak kita selamat di sekolah. Baik, tuan-tuan dan puan, itu saja yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan untuk menjayakan SOP kali ini. Harap ada dapat penjelasan, dapat penerangan yang jelas. Kalau ada apa-apa, boleh kita bincang, boleh kita sembang. Ada yang tak jelas, boleh tanya. Boleh tanya. Saya nak ulang balik untuk khususnya waktu operasi. Waktu persekolahan. 7:30 petang sehingga 3:30 petang. Itu waktu pembelajaran. Anak-anak kita berjadual, tuan-tuan dan puan. Tapi selepas 3:30 petang, kalau ada parent yang masih lagi bekerja dari rumah, ada kelapangan, boleh kita galakkan tuan-tuan dan puan ambil anak seawal 3:30 petang. Tapi kalau tuan-tuan dah bekerja, dah masuk pejabat, tak apa, tak ada masalah. Anak tuan-tuan dan puan kita masih lagi jaga sehingga pukul 4:30 petang. Ada cikgu yang jaga. Kita galakkan masa tu kita tambahkan waktu untuk buat kerja-kerja rumah. Homework time. Waktu kerja rumah. Dan mungkin untuk minggu-minggu seterusnya kita akan plan untuk buat kelas-kelas pengukuhan, kelas mengaji, kelas pengukuhan untuk bacaan, jawi dan juga rumi. Tapi sehingga 4:30 petang. Bila 4:30 petang, cikgu-cikgu kita memang dalam peraturan Seriti keluarkan, kita perlu untuk melakukan kerja-kerja sanitasi kelas dan juga bangunan ataupun kawasan-kawasan Seriti, Marine City, perlu dilakukan kerja-kerja sanitasi seawal 4:30 petang. Siapa yang lakukan? Cikgu-cikgu kita juga. Cikgu-cikgu kita juga. Jadi kita harap kita sama tuan-tuan dan puan untuk memahami flow cikgu-cikgu kita. Okey. Lepas 4:30, jadi 4:30 kita akan kumpulkan anak-anak. Mungkin kita letak satu kawasan, satu tempat, satu bilik untuk anak-anak yang masih belum diambil oleh para ibu bapa. Lepas tu sehingga 5:30 petang, 5:30 petang, pelajar-pelajar atau murid-murid yang masih berada di Seriti, kita terpaksa untuk turunkan di bawah dengan pengawasan guru bertugas. Sebab apa? Sebab kita jangkakan pada pukul 5:30 petang proses sanitasi telah 80% telah selesai di kawasan Seriti, di dalam Marine City. Tuan-tuan kena faham, proses sanitasi ni bila once kita dah sanitize, kita tak boleh keluar masuk. Itu antara benda, antara cabaran kita para ibu bapa. Jadi bila kita dah sanitize, kita akan terus tinggal. Esok baru kita masuk balik. Jadi selepas pukul 5:30 petang, murid-murid semua akan berada di bawah dengan pengawasan guru bertugas. Sampai pukul berapa guru bertugas? Sampai jam 6 petang, tuan-tuan dan puan. Jadi selepas 6 petang macam mana? Untuk minggu pertama ni kita tengoklah dulu macam mana keadaan dia, tuan-tuan dan puan. Masih ramai ke lagi yang kita anak-anak yang belum balik lagi selepas pukul 6, kita akan cuba tengok macam mana, kita cuba aturkan. Tapi keadaan sekarang kita hanya letakkan guru bertugas di bawah sehingga pukul 6 petang sahaja. Baik, tuan-tuan harap yang tu jelas dapat saya jelaskan kepada tuan-tuan sebab yang tu yang selalu menjadi sembang-sembang atau menjadi benda yang agak keliru di dalam WhatsApp group ataupun di dalam Telegram. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan, saya rasa itu saja. Dan mungkin kita akan bagi secara berkala peringatan untuk perkara-perkara ataupun tugasan-tugasan bagi pihak ibu bapa yang perlu dilakukan secara berkala.
Contohnya berkaitan dengan borang saringan kesihatan, nanti kita akan buat reminder. Sebab borang saringan kesihatan ni setiap minggu kena hantar. Lepas tu apa lagi? Dan kita akan ingatkan dari semasa ke semasa berkaitan dengan SOP yang lain, ataupun barang-barang yang perlu ditinggalkan, barang-barang yang perlu disediakan. Tapi saya mengharapkan satu sikap, saya mengalu-alukan satu sikap cakna daripada tuan-tuan dan puan, khususnya berkaitan dengan barang-barang yang perlu tuan-tuan dan puan bekalkan kepada anak-anak. Contohnya seperti yang kita sebutkan tadi, sejadah, apa lagi? Bekas makanan, botol air, tisu basah, hand sanitizer dan juga face mask. Ini satu cabaran bagi kita semua, khususnya bagi parent. Saya pun sebagai parent, saya hantar anak-anak, kita kena tengok tiap-tiap hari tuan-tuan dan puan. Kesian anak kita. Kalau kita terlepas pandang satu hari, mungkin dia tak dibekalkan face mask, atau face mask dia dah banyak kali guna, kita tak tukar. Kesian anak-anak kita. Ataupun bekas makanan, kita tak tengok dalam satu hari, mungkin bekas makanan dia terkotor. Walaupun diberi kat sekolah, memang bekas makanan tu kita akan lapikkan dengan plastik makanan lagi. Untuk 2 kali makan pagi dan makan hari, kita lapik dengan plastik makanan, baru kita letak makanan. So mungkin kadang-kadang benda tu terlepas pandang. Jadi kesian anak-anak kita tuan-tuan dan puan. So satu cabaran bagi kita, boleh kita tolong kita sama-sama tanah, ataupun botol air. Selalunya botol air ni kita terlupa tuan-tuan dan puan. Saya pun anak-anak pasti kadang-kadang terlupa, tertinggal botol air. So keadaan sekarang memerlukan kita lebih cakna pada keperluan anak-anak kita, khususnya anak-anak kita yang nak pergi sekolah ni tuan-tuan dan puan. Jadi saya mengharapkan agar kita sama-sama boleh berganding bahu untuk SOP ataupun normal baru. Memang kita memerlukan, kita sangat berharap agar anak-anak kita boleh datang sekolah dengan baik. Jadi inilah peluang kita, kerajaan dah memberi ruang dan peluang untuk anak-anak datang ke sekolah. Saya dan guru-guru mengalu-alukan kedatangan anak-anak tuan-tuan dan puan. Memang sememangnya kami sangat rindu untuk berjumpa anak-anak tuan-tuan dan puan. Tapi kita ada benda, ada tugasan kita, ada term, ada SOP yang kita perlu sama-sama kita cakna untuk memastikan anak-anak kita berada dalam satu suasana yang selamat, dan selamat dan tidak membahayakan diri kita dan juga tidak membahayakan orang lain. Jadi itu yang sangat penting. Kita sama-sama berdoa untuk anak-anak kita tuan-tuan dan puan, juga kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, ahli karya kita, supaya kita sama-sama dilindungi. Dan ini semua adalah satu usaha untuk kita sama-sama menghadapi, memenangi COVID ini. Dan insyaAllah setelah semua yang kita sebutkan tadi, yang kita bincangkan tadi, sama-sama kita usaha, sama-sama kita takna, marilah kita sama-sama bertawakal kepada Allah SWT, dan insyaAllah sebaik-baik penjaga adalah Allah SWT. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan. Sekejap saya cek kot ada soalan apa-apa. Baik tuan-tuan dan puan, mungkin ada di kalangan kita terlepas slot bersama saya ni, mungkin ada apa-apa tuan-tuan dan puan. Saya mengalu-alukan kalau tuan-tuan dan puan boleh untuk WhatsApp dalam ataupun bertanya di dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram, boleh, tak ada masalah, untuk kebaikan kita bersama. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa tidak dibenarkan untuk memasuki bangunan sekolah. Bilangan murid yang tiba tidak melebihi 5 orang dalam satu waktu. Jarak waktu yang diperuntukkan untuk 5 orang murid ialah selama 5 minit. Murid yang tiba perlu disaring suhu badan mereka. Kekalkan jarak antara 1 meter.
Berikut merupakan cara untuk mengimbas QR Code dan suhu badan. Imbas QR Code masing-masing pada telefon pintar yang disediakan. Murid perlu mengimbas suhu badan pada termometer digital yang telah disediakan. Yang terakhir, sanitasi tangan sebelum melangkah ke kelas masing-masing. Pintu A merupakan laluan untuk murid tahun 3 dan tahun 4. Murid perlu membuka kasut di arah 1. Murid perlu bergerak masuk dan keluar mengikut anak panah yang telah disediakan. Murid tidak dibenarkan menggunakan lift sepanjang berada di sekolah. Pintu B merupakan laluan untuk murid tahun 1 dan tahun 2. Murid perlu membuka kasut dan meletakkan kasut di atas rak yang telah disediakan. SOP di dalam kelas. Murid perlu menyemak nama yang telah disediakan sebelum memasuki kelas. SOP makan. Murid perlu membawa bekas sendiri dari rumah. Guru akan menyediakan plastik sebagai alas makanan. Guru bertugas akan memberikan makanan kepada setiap murid. Murid perlu membawa sudu dan garpu dari rumah dan dilarang berkongsi makanan dan minuman dengan kawan-kawan. SOP ketandas. Hanya seorang murid sahaja dibenarkan keluar dari setiap kelas. Jika ramai, murid perlu beratur dengan jarak 1 meter. Kad hijau menandakan murid boleh masuk ke dalam tandas, manakala kad merah menandakan murid perlu menunggu murid lain keluar. SOP solat. Untuk solat duha, murid perlu berwuduk di rumah. Bagi solat zuhur, guru akan membantu murid berwuduk dengan menggunakan penyembur. Setiap murid akan solat berjemaah di kelas masing-masing. Murid perlu membawa sejadah dari rumah dan dilarang berkongsi sejadah dengan kawan-kawan lain. SOP pulang. Ibu bapa perlu menyebut nama penuh anak di hadapan guru bertugas. Hanya 5 orang murid sahaja dibenarkan turun pada satu masa. Jarak antara masa ialah selama 5 minit. Murid perlu menuruni tangga mengikut anak panah yang telah disediakan dan memberi salam norma baharu kepada guru bertugas. Barang-barang yang perlu dibawa ke sekolah ialah botol air,
sejadah, sudu dan garpu, bekas makanan, penutup mulut dan hidung, hand sanitizer, tisu basah, pelindung muka. Analisa, analisa, analisa siapa kita. Analisa, analisa, analisa siapa kita. Analisa, analisa, analisa siapa kita. Adakah mengucap kalimah syahadat, solat 5 waktu, puasa zakat, pergi ke Mekah, tunaikan haji, telah dikira Muslim sejati. Sedangkan sembahyang tiada kekhusyukan, puasa dikerja banyak kekurangan, keluarkan zakat kerana terpaksa tunai haji untuk pangkat dan nama. Analisa, analisa, adakah Islam sempurna? Analisa, analisa, adakah Islam sempurna? Kita mengaku adanya Tuhan, namun larangan tetap dilakukan. Ada malaikat kiri dan kanan, tidak diendah akan kehadiran. Percaya Rasul dan para Nabi, sunnah mereka tidak dituruti, Quran dibaca, tiada penghayatan intipatinya, tak diamalkan. Hidup akhirat engkau yakini, masih mengejar nikmat duniawi. Qada dan qadar telah ditentukan, ditimpa musibah, hilang redha dan kesabaran. Analisa, analisa, adakah iman sempurna? Analisa, analisa, adakah iman sempurna? Kita mengaku adanya Tuhan, namun larangan tetap dilakukan. Ada malaikat kiri dan kanan, tidak diendah akan kehadiran. Percaya Rasul dan para Nabi, sunnah mereka tidak dituruti, Quran dibaca, tiada penghayatan intipatinya, tak diamalkan. Hidup akhirat engkau yakini, masih mengejar nikmat duniawi. Qada dan qadar telah ditentukan, ditimpa musibah, hilang redha dan kesabaran. Analisa, analisa, adakah iman sempurna? Analisa, analisa, adakah iman sempurna? Analisa, analisa, adakah iman sempurna? Makhluk termulia dimaya pada kerana tinggi akhlak dan takwa, tapi sekiranya ia tiada renungkan diri, cari jawapannya. Analisa, setinggi manakah takwa? Analisa, semula manakah kita? Analisa, adakah kita hamba kepadanya? Tanyalah diri kita. Analisa, setinggi manakah takwa? Analisa, semula manakah kita? Analisa, adakah kita hamba kepadanya? Tanyalah diri kita.